Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bertemu kita sekali lagi dalam sesi kritik PISA. Pada sesi ini saya akan membincangkan secara ringkas tentang teori Puitika Sastra Melayu yang diperkenalkan oleh Muhammad Haji Saleh pada tahun 2000. Beliau telah mencerahkan hikayat pilihan dan ribuan peribahasa dan pantun di mana beliau menemukan konsep, prinsip serta nilai keindahan yang mengakar pada teks kesusastraan Melayu tradisional. Jadi bagi membina Puitika Sastra Melayu ini, Muhammad Haji Saleh telah menyelongkar hikayat, peribahasa dan pantun dengan agak ekstensif untuk memurnikan beberapa prinsip yang bersangkutan dengan puitika atau estetika yang terkandung dalam persuratan Melayu pada dahulu kala. Menerusi teori ini, konsep keindahan sastra Melayu merangkum 3 prinsip. Pertama, prinsip patut dan kata. Kedua, prinsip bahasa yang sempurna dan tidak janggal. Dan ketiga, prinsip imbangan dan kontras. Jadi saya akan cuba menerangkan tentang 3 prinsip ini satu persatu. Mengenai prinsip patut dan kata, teori ini menjelaskan maka seseorang pengarang itu tidak mungkin berlebih-lebih dalam tulisannya, kerana hal ini tidak patut. Begitu juga dalam caranya, pengarang tidak harus terlalu berdikit-dikit sehingga makna yang patut tidak muncul. Titik di antara kedua-dua cara yang berlebihan dan yang berdikit inilah yang dapat dianggap sebagai baik atau patut. Muhammad Haji Saleh, tahun 2000. Agak menarik untuk kita fikirkan nanti. Perihal prinsip bahasa yang sempurna dan tidak janggal, teori ini mengajukan, saya petik daripada kata-kata Muhammad Haji Saleh, kata-kata seorang pengarang yang baik harus disusun untuk membawakan persembahan bunyi, susunan dan maksud, dan akhirnya suatu kesan yang menyeluruh terhadap khalayaknya. Persembahan ini harus harmoni, bulat dan tidak janggal. Harmoni iaitu satu sifat yang amat dicari dalam bahasa sastra kita. Oleh sebab itu, nilai Melayu dalam hubungan antara individu dan dalam masyarakat itu tidak berdasarkan konfrontasi, dan jalan yang terbaik ialah mencari penyelesaian melalui musyawarah. Maka nilai sosial ini disalin secara alamiah dan amalan ke dalam sastra dan estetika. Muhammad Haji Saleh, tahun 2000. Jadi antara lain, setelah beliau memerhatikan tentang cara orang Melayu menguruskan diri dalam kehidupan, prinsip yang bersangkutan dengan harmoni serta sifat tidak janggal itu dimurnikan beliau melalui
tanggapan beliau terhadap hikayat, peribahasa dan pantun. Seterusnya, berkenaan prinsip ketiga iaitu imbangan dan kontras, Muhammad Haji Saleh menerangkan, dalam seni pengisahan Melayu, kita melihat hasrat pengarang yang selalu ingin mengimbangkan baris, metafora, dan malah dunia itu sendiri. Sekali lagi, sebagai satu tafsiran terhadap kehidupan itu sendiri, ataupun sebagai lakaran dunia sebenarnya, hal ini amat jelas dalam pantun yang mengimbangkan bukan saja dunia luaran dengan yang dalaman manusia, tetapi juga antara bahagian baris, kata-kata, metafora, citra, dan makna. Prinsip imbangan dan kontras seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Haji Saleh. Dengan kata lain, teori ini menurunkan aspek formalistik sastra dalam karya, yaitu poetika, sebagai tunjang dan teras perbahasannya. Tanggapan ini dikuatkan lagi apabila teori ini kemudian menjelaskan nilai-nilai yang harus dicapai dalam sesebuah karya sastra yang dianggap indah. Saya petik, dunia luas yang dipadukan, mainan kiasan dan saranan, dunia berjodoh, sama ukuran, musik seiring kata, sesuai dan patut, sastra sebagai pengajar, yang asli itu indah, susunan episodik, seni yang dramatik, kesaktian dan keajaiban. Jelasnya, hampir kesemua nilai yang baru dijelaskan tadi merujuk kepada aspek poetika atau formalistik sastra bagi mencipta karya yang indah. Beliau dengan rinci menjelaskan nilai-nilai ini dalam tulisannya, tetapi bagi podcast kali ini saya sekadar menyatakannya, tapi tidak akan lari daripada tanggapan bahawa kebanyakan nilai yang diajukannya itu adalah berkaitan dengan aspek formalistik sastra ataupun poetika. Teori ini juga mencakup hal-hal mengenai definisi sastra, konsep pengarang dan khalayak, serta kepenontonan yang berkembang menurut kehendak masa dan tempat. Ia juga menyebut tentang hubungan akrab sastra dengan ethos, budaya, pandangan hidup, sejarah, alam sekitar dan lingkungan, di samping mencari makna keindahan melalui hubungan-hubungan yang berada di luar teks tersebut. Jadi Muhammad Haji Saleh menerangkan bahawa sastra itu tidak wujud dalam hampawa ataupun vacuum, tetapi adalah penjelmaan dan juga mempengaruhi lingkungan. Namun penerangan mengenai aspek corak maupun mekanisme untuk menganalisis rangkaian hubungan tersebut dan cara mencungkil makna keindahan daripadanya, kecuali beberapa ketika bila disebutkan sebelum ini, tidak dirungkai oleh beliau dengan mendalam atau rinci walaupun disebut perihal kepentingannya. Jadi Muhammad Haji Saleh seolah membiarkan pengamat teori beliau ini untuk mencari hubungan tersebut dan mencari makna di sebaliknya. Bagi saya, ia adalah satu sikap yang legitimate ataupun boleh diterima. Namun bagi saya juga ia keterbukaannya itu memberi ruang yang agak tidak terkawal dalam menafsirkan hubungan antara aspek
formalistik sastra yang dikemukakannya, yaitu Poetika Sastra Melayu dengan 3 prinsip dan rangkaian nilai yang telah diterangkan tadi, dalam dengan agak longgar, maksudnya tidak ada garis pandu untuk kita menelitinya secara rinci. Rumusannya bagi saya dapati bahawa puistika sastra Melayu tidak menawarkan kaedah untuk menilai aspek budaya yang dianggap sebagai di luar ranah sastra, walaupun beliau tidak menidakkannya. Tapi tiada sebarang kerangka konsep ataupun kerangka teori untuk menilai aspek budaya ini, kerana tumpuan Muhammad Haji Saleh hanya pada perbahasan kepada aspek puitika atau estetika atau formalistik sastra dalam bentuk saranan beberapa prinsip umum serta nilai-nilai keindahan yang dimurnikan beliau daripada penelitian terhadap karya sastra Melayu klasik sebagai teras dan jangkauan utama. Biarpun begitu, kita harus menghargai puitika sastra Melayu kerana ia telah membuka ruang untuk kita menguji segala prinsip dan nilai yang dikemukakannya dalam terapan ke atas karya-karya sastra moden berbanding dengan pengajaran yang telah dicedoknya daripada sastra warisan. Jadi diserahkan kepada pengarang, penyair dan juga penulis untuk mencari hubungan antara yang dahulu dengan yang sekarang. Begitulah tafsiran saya tentang puitika sastra Melayu, suatu aspek yang amat penting yang tidak harus kita abaikan, tapi bagi saya masih perlu dilengkapi dengan penilaian terhadap aspek budaya yang seolah-olah dibiarkan terbuka dalam saranan ataupun ajuan puitika sastra Melayu ini. Dengan itu semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.